Apakah perundangan kecil? Perundangan kecil juga boleh didefinisikan sebagai peraturan, perintah, pemberitahuan dan pengisytiharan yang dibuat oleh badan-badan berkuasa yang diberi kuasa oleh Akta Parlimen dan Enakmen DUN. Terdapat 3 jenis badan perundangan. Badan pentadbiran atau eksekutif adalah badan yang melaksanakan undang-undang serta menjalankan pentadbiran mengikut perlembagaan dari undang-undang. Badan eksekutif pula telah menggubal undang-undang kecil dan badan kehakiman merupakan badan yang mentafsirkan undang-undang melalui sistem kehakiman. Ciri-ciri undang-undang kecil selari dengan undang-undang utama. Ciri-ciri utama undang-undang kecil ialah tidak boleh berdiri dengan sendiri, iaitu independen. Undang-undang kecil itu boleh dibuat sekiranya ada Akta Parlimen atau Enakmen. Sekiranya tiada ada akta ini, undang-undang kecil tidak sah. Perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan ialah undang-undang tertinggi seluruh negara yang menyediakan rangka perundangan untuk undang-undang, perundangan, mahkamah dan aspek-aspek lain pentadbiran undang-undang. Sebarang undang-undang yang dibuat tidak selari atau bertentangan dengannya dianggap tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman bin Ahmad Nazli. Nombor metrik 267602. Okey, berkenaan dengan undang-undang pentadbiran, di mana kumpulan kami telah berbincang dan membuatkan tugasan berkumpulan. Di sini kita akan membincangkan beberapa contoh kes yang saya akan kemukakan, iaitu ialah kes Repco Holdings Sdn Berhad versus Public Prosecutor 1997. Okey, di mana Suruhanjaya Security ini peguam membantah kehadiran pegawai pendakwa di bawah Seksyen 126/2 yang membenarkan pendakwaan dijalankan oleh pendaftaran syarikat. Okey, kerana perkara ini bercanggah dengan artikel 145/3, perlembagaan hanya menyatakan peguam negara iaitu diputuskan secara terbatal kerana ia bercanggah dengan perlembagaan pemohon. So, Repco Holdings telah dipertuduhkan oleh Suruhanjaya Security oleh sebuah badan yang ditubuhkan oleh atas Suruhanjaya Security 1993 kerana melanggar Akta 86 Perindustrian Security 1983. Dibicarakan oleh peguam Repco Holdings yang membuat bantahan permulaan atas Locus dan Dirodua oleh 2 orang pegawai Suruhanjaya tersebut yang hadir untuk mendakwa kes. Di mana pendakwa ini dikenalikan oleh seorang pegawai, di mana operasi bersama 126/2 iaitu membenarkan pendakwaan di mana kesalahan di bawah akta-akta tersebut untuk dijalankan oleh pendaftaran syarikat. Okey, seterusnya pendaftaran syarikat mengurusi Suruhanjaya tersebut adalah dihujahkan dalam 126/2 adalah Ultra Virus Perkara 145/3. Perlembagaan persekutuan dan dia adalah terbatal setakat ini. Hakim Seksyen yang dihadapi dengan hujah perlembagaan tersebut bertindak di bawah Akta 30 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan menghantar rekod ke kes Mahkamah Tinggi bagi menetapkan perlembagaan 2 subseksyen itu diputuskan dan mengisytiharkan kedua-duanya tersebut 129/2 tidak menurut perlembagaan dan tidak sah serta terbatal. Okey. Bahagian terakhir adalah dalam acara yang sama 39/2 adalah keseluruhannya menyalahi perkara 145/3. Hal ini disebabkan oleh perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan. Ia merupakan undang-undang yang tidak konsisten dan perlembagaan subseksyen itu memberi laluan dengan itu adalah tidak sah dan melanggar undang-undang perlembagaan. Okey, sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Azwar Riman Jamal. Nombor metrik saya 267861. Okey, saya akan memenangkan mengenai kes seterusnya ialah kes pendakwa raya lawan Raja Mah pada tahun 1980, yang mana pihak berkuasa Bandaran Ipoh telah mengeluarkan arahan
untuk membayar denda, dan arahan ini juga didapati tidak sah kerana ia bertentangan dengan Ordinan Jalan Trafik pada tahun 1985. Seterusnya, kesalahan yang dilakukan boleh disabitkan di bawah Seksyen 62/7 Ordinan berkenaan perlu membayar denda maksimum dengan hanya RM1 jika disabit kesalahan yang dilakukan. Namun, pihak Majlis Bandaran telah mengenakan denda lebih pada nilai sepatutnya. So, dalam kes ini, segala dakwaan yang dikeluarkan oleh Bandaran Ipoh secara automatiknya tidak sah dan tidak boleh diterima pakai sekiranya dibicarakan di mahkamah, kerana ia telah bertentangan dengan undang-undang lalu lintas serta denda yang dikenakan oleh pihak bandaran juga telah melebihi daripada nilai sepatutnya yang telah ditetapkan di dalam undang-undang lalu lintas. Jadi dengan kes yang pendapat rakyat dengan Raja Mah ni boleh dikatakan memang tidak sah, sebab denda yang dikenakan oleh pihak bandaraya tu tidak selaras ataupun sama dengan undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. So, misal katanya denda yang sepatutnya jika disabit kesalahan mungkin dikenakan paling tinggi pun dalam 100. So, pihak bandaran telah charge kenakan tindakan denda tu sebanyak mungkin dalam anggaran 300. So, makna kata kalau mengikut undang-undang lalu lintas yang sebetulnya memang tidak boleh diterima pakai lah. Sebab dalam undang-undang yang telah ditetapkan, disahkan oleh kerajaan pun melalui kesalahan yang dilakukan, denda maksimum hanya dia boleh dikenakan ialah sebanyak RM1. So, pihak bandaran telah menetapkan lebih pada harga tersebut, bermakna ia bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah dalam undang-undang lalu lintas. Itu saja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Dan contoh kes yang terakhir ialah kes Ghazali v PP pada tahun 1964, di mana di dalam kes ini pelaksanaan perundangan kecil yang telah dibuat bertentangan dengan akta induk yang telah ditetapkan. Di dalam kes Ghazali v PP, perayu telah disabitkan kesalahan kerana telah melanggar syarat yang dikenakan terhadap kesalahan beliau. Kesalahan beliau di mana beliau telah melanggar syarat yang dibuat oleh lembaga pelesenan. Lesen beliau telah dibatalkan kerana telah membenarkan taksinya dipandu oleh orang Cina. Di sini beliau telah melanggar syarat yang dibuat oleh lembaga pelesenan atas arahan menteri, di mana tidak membenarkan teksi orang Melayu dipandu oleh bukan orang Melayu. Dan jika kita lihat menurut mahkamah, syarat yang telah dilaksanakan oleh menteri adalah tidak sah kerana menteri tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Kerana kuasa yang diberikan kepada lembaga pelesenan adalah terhad, kerana perundangan kecil tersebut bertentangan dengan akta induk yang telah ditetapkan. Undang-undang kecil adalah undang-undang yang digubalkan oleh pihak tertentu di bawah kuasa yang diberikan kepada mereka oleh akta atau enakmen yang dikenali sebagai akta induk. Undang-undang kecil yang dijalankan perlu selari dengan perlembagaan akta yang dibuat oleh Parlimen. Peraturan merupakan bentuk perundangan subsidiari yang terdapat dalam perundangan utama. Undang-undang kecil kebiasaannya dibuat oleh pihak berkuasa tempatan.